Fizik tingkatan 4 bab 5 gelombang 5.3 pantulan gelombang. Semasa di tingkatan 1 dan 2, anda telah pelajari bahawa cahaya dan gelombang bunyi boleh dipantulkan. Semua gelombang menunjukkan fenomena pantulan. Gambar di kanan menunjukkan gelombang laut yang dipantul oleh benteng. Okey, ini benteng ni. Jadi gelombang laut terpantul kembali ke laut. Imbas QR code untuk menonton video perambatan gelombang pantulan. Okey, buat gelombang semua dipantulkan balik. Okey, belaga tembok dan berpatah balik. Muka gelombang. Fenomena pantulan gelombang boleh dikaji dengan bantuan tangki riak dan aksesorinya. Rajah di bawah menunjukkan gelombang satah yang dihasilkan oleh tangki riak. Okey, gelombang satah, gelombang yang straight. Okey, ini dia. Di atas permukaan tangki riak kita boleh nampak terhasilnya gelombang satah kerana menggunakan pencelup satah. Jadi straight saja muka gelombangnya. Boleh nampak puncak AB dan puncak CD. Jadi bergerak ke arah sana. Maksudnya, ideanya ialah muka gelombang ini adalah serenjang dengan arah gelombang merambat. Gelombang merambat ke arah depan kanan, tapi muka gelombang ini atas bawah, serenjang. Bila kamu tahu binaan tangki riak, kita ada lampu belah atas. Mesti ingat kita ada lampu ni. Okey, macam torchlight suluh belah atas. Jadi bila suluh belah atas ni torchlight lampu akan nampak bayang-bayang di kaca. Macam ni Jadi ada dua kawasan. Kawasan yang pertama dipanggil jalur cerah. Memang cerah. Okey, manakala kawasan yang di tengah ni adalah jalur gelap. Jadi saling berselang-seli jalur cerah, jalur gelap, jalur cerah, jalur gelap. Macam mana ini boleh jadi? Macam mana jalur ini boleh berlaku? Penerangan ada di gambar sebelah. Kamu tengok. Macam mana boleh jadi cerah? Bila gelombangnya puncak. Kalau kamu tak faham, kamu boleh anggap ini sebagai kanta, macam bentuk kanta. Kanta yang kamu belajar dulu, dia menumpukan cahaya. Jadi kamu tengok, cahaya daripada torchlight itu, daripada lampu, tertumpu sini. Tidakkah kawasan yang tertumpu cahaya ini akan menjadi sangat cerah? Jadilah begini, cerah. Manakala, apa yang berlaku di kawasan lembangan ni? Kawasan lembangan ni, ibarat kanta cekung. Okey, yang puncak ni kanta cembung, yang lembangan kanta cekung. Jadi kanta cekung mencapahkan cahaya, mencapahkan. Okey. Jadi maka sinar yang dilaluinya itu hanya sedikit sajalah. Hanya sedikit saja. Jadi itu pasallah menjadinya jalur gelap.
cerah balik. Okey, sebab puncak, dan gelap balik sebab lembangan. Semua titik di atas garis AB ini, semua titik di atas garis AB, banyak titik okey, sampai B adalah sefasa. Maksudnya sama tinggi, sama amplitudenya, sefasa. Sebab titik-titik tersebut berada pada jarak yang sama dari sumber getaran. Jadi titik A pun jarak yang sama daripada sumber getaran, tengah-tengah pun titik jarak yang sama dari sumber getaran, B pun hujung ni jarak yang sama dari sumber getaran, dan mempunyai sesaran yang sama. Sesaran ialah merujuk pada amplitud, ketinggian yang sama. Jadi semua titik ni kita boleh seakan gabungkan dengan satu garis lurus, maka menjadilah apa yang dikenali sebagai muka gelombang. Okey, muka gelombang ialah bila kita cantumkan semua titik yang sefasa, yang berjarak yang sama dari sumber getaran. Garis AB yang menyambungkan titik-titik sefasa dalam suatu gelombang dikenali sebagai muka gelombang. Garis CD juga ialah muka gelombang. Apabila sinar cahaya bergerak melalui air di dalam tangki riak, satu siri jalur cerah dan gelap dibentuk di atas skrin seperti yang ditunjukkan dalam rajah, menunjukkan mekanisme pembentukan jalur cerah dan gelap oleh sinar cahaya. Ini okey. Ini menunjukkan ini kejadian ini. Rajah di bawah menunjukkan muka gelombang bagi gelombang satah dan gelombang membulat. Teliti arah perambatan dan panjang gelombang. Okey. Yang kiri ini adalah muka gelombang satah, nampak straight line tu. Okey, A, B, C, D, E, F. Okey. Sama fasa dan sama jaraknya dari punca getaran. Okey. Dan untuk gelombang membulat, kita ada rupa muka gelombang bulat. Okey, bulat celupkan sfera satu kat situ, tak, dan semua titik yang sama sefasa dan berjarak yang sama dari titik punca adalah muka gelombang. Bila dicantumkan semua titik, kita akan mendapati muka gelombang itu ialah bulat. Okey, teliti arah perambatan. Arah perambatan untuk satah akan keluar daripada punca getaran dan semakin menjauhi punca getaran. Manakala arah perambatan bagi punca gelombang membulat, okey, jadi arah perambatan adalah juga sama, semakin menjauhi daripada punca getaran. Okey. Jadi maksudnya akan tersebar ke 360 darjah lah untuk yang gelombang membulat ni. Macam mana tentang panjang gelombang? Panjang gelombang, kalau kamu teliti, panjang gelombang ialah daripada puncak ke puncak. Ingat lagi? Atau lembangan ke lembangan. Kita dah belajar dulu. Panjang gelombang dulu kita belajar. Diukur, atau lambda diukur daripada puncak ke puncak, atau lembangan ke lembangan. Okey. Kalau lukisan ni tak 3D macam ni, dia 2D macam ni, maksudnya puncak ke puncak kita boleh tengok cerah ke cerah, atau kawasan gelap tengah, dan sehingga ke kawasan gelap tengah. Okey, cerah ke cerah,
lambda panjang gelombang atau di tengah gelap ke tengah gelap. Okey, samalah juga ini. Jadi kawasan bergaris ini ibarat kawasan cerah. Ke muka gelombang berikutnya ialah panjangnya 1 lambda. Okey, atau nak ambil tengah-tengah ni pun boleh sebagai lembangan, tapi mesti diukur ke tengah-tengah lembangan juga memberikan nilai lambda yang sama. Okey, apa yang boleh dikatakan? Lambda sentiasa terpelihara. Okey, daripada ia mula dihasilkan dan sehingga ia merambat ke mana-mana pun, nilai lambda adalah sentiasa sama jaraknya. Manakala untuk muka gelombang membulat adalah pun sama juga. Panjang lambda adalah sentiasa sama. Okey, walaupun mengembang, tapi mengembang yang sama sekata oleh semuanya. Dan jarak antara muka gelombang selepas dan sebelumnya adalah sentiasa terpelihara sama. Okey. Arah perambatan gelombang adalah serenjang dengan muka gelombang. Panjang gelombang adalah serenjang dengan muka gelombang. Okey, betul. Panjang gelombang lambda adalah sama dengan jarak antara dua muka gelombang yang berturutan. Okey, serenjang ni, muka gelombang serenjang dengan arah perambatan. Okey, supaya kamu tak confuse ni. Nampak serenjang 90 darjah ni muka gelombang, ini arah perambatan. Tu semua adalah serenjang. Habis yang membulat ni macam mana? Serenjang ke tidak? Ya, serenjang. Tengok. Serenjang. Arah perambatan ke atas. Muka gelombang adalah macam potong macam tu secara mendatar, jadi serenjang lah. Belah ni pun sama, adalah serenjang. Okey, serenjang. Belah bawah pun sama, belah kiri pun sama, serenjang. Apakah kesan ke atas ciri-ciri gelombang apabila suatu gelombang dipantulkan? Masih ingat ciri-ciri gelombang? Kita boleh ceritakan berapa banyak ciri-ciri gelombang? Ada sebanyak 5 perkara ke? 5 ciri-ciri. Ini kalau kamu masih ingat daripada bab subtopik yang lalu, ciri-ciri gelombang kita boleh ceritakan 5 ni. 5 adik-beradik ni. A, amplitude. T, tempoh. F, frekuensi. Lambda iaitu panjang gelombang, dan V ialah laju. Okey, 5 beradik ni kita boleh cerita pada satu mana-mana sahaja gelombang. Itu yang dia maksudkan. Akankah apa akan berlaku pada 5 itu? Lagi sekali, apa yang tadi? Okey, A, T, F, lambda, V. Okey. Jadi ini maksudnya begini sebelum gelombang ni, sebelum dia berlanggar, jadi apakah keadaan ciri-ciri ini? Amplitude dia macam mana? Tempoh dia macam mana? Okey, tempoh ni ingat, tempoh untuk lengkapkan satu ayunan sinus. Frekuensi ialah berapa bilangan ayunan dalam satu saat. Okey, lambda panjang puncak ke puncak. V ialah laju gelombang. Maksudnya sebelum gelombang ini berlanggar dengan apa-apa permukaan, dengan apa-apa benteng, dengan apa-apa pemantul, dan setelah berlanggar lalu terpantul, dipantulkan, adakah akan berubah nilai-nilai ciri ni tadi?
antara sebelum berlanggar dan selepas berlanggar. Kita nak kaji ni. Adakah nilai amplitudenya terpelihara? Sebelum dan selepas, adakah nilai amplitud tu sama? Amplitud ialah ketinggian ni. Ketinggian ni, puncak ni, atau lembangan. Kita nak tengok sama tidak. Sebelum dan selepas dia dipantulkan, berlanggar dengan apa-apa. Sama juga tempoh ni. Adakah tempohnya sama atau berubah? Okey, begitu jugalah frekuensi, adakah akan sama sebelum dan selepas. Okey, dan begitu juga panjang gelombang sebelum dia berlanggar dengan selepas dia berlanggar, dipantulkan, adakah gelombang dia kekal sama atau berubah? Berubah macam mana semua ni? Berubah ada dua, berubah bertambah tinggi atau berubah berkurang. Jadi itu kita nak kaji. Jadi hal laju pula, adakah hal laju sebelum dan selepas sama ataupun berubah juga? Berubah yang macam mana, tinggi atau rendah, nanti kita tahu. Disusuli dengan aktiviti ini, tujuan mengkaji pantulan gelombang bagi gelombang air satah. Okey, sama juga kita mesti guna alat ni, tangki riak ni. Dia binaan mudah, simple tapi boleh kaji benda yang rumit tentang gelombang. Okey, jadi pemasangannya di atas kaca ini dibuat macam mana? Semestinya cerita pantulan, semestinya kita akan di atas kaca itu, di tengah perjalanan gelombang ini, kita akan pasang pemantul satah. Sebab cerita pantulan, kita nak tengok, kita nak kaji apa yang akan berlaku pada 5 ciri gelombang tu bila dia antara sebelum dan selepas dipantulkan. Adakah berubah ke 5 ciri itu atau sebahagian saja? Kita tengok nanti. Jadi ini gambar yang betul, diambil daripada atas permukaan tangki riak. Kita nampak bentuk gelombang. Okey, straight ni muka gelombang. Ini panjang lambda. Okey, arah perambatan ke sini, straight ke depan, kena pada pemantul. Apa jadi? Kalau kamu perasan, boleh nampak ni ada line sini, line putih cahaya. Sini pun ada line putih cahaya. Ini pun sama. Ini pun sama. Ini pun sama. Okey, dan seterusnya. Jadinya kalau nak digambarkan, jadi macam mana? Macam mana nak gambarkan benda ni? Okey. Harap ni boleh bantu imajinasi. Okey. Ini muka gelombang, katakan. Muka gelombang. Bila kena sini, okey, dan dia terpantul. Bila kena sini, dia terpantul. Okey, terpantul. Okey, sini terpantul dan menuju ke bawah. Okey, nampak? Last sekali ke bawah pula. Dia merambat ke bawah. Boleh nampak animasi tu. Simple tapi harapnya membantu. Jadi terpantullah arah perambatan gelombang ke bawah. Okey. Muka gelombang pastikan sentiasa sama dengan sentiasa serenjang dengan arah perambatan gelombang. Okey. Sentiasa serenjang, nampak? Sini serenjang. Serenjang. Okey. Jadi kita ambil satu contoh garis ni. Dekat situ kita ambil satu contoh garis ini. Okey, dekat situ.
Jadi bila kita gariskan, ini kita panggil sinar 7. Kita panggil gelombang 7. Yang ini bila dah dipantulkan, kita mesti tukar nama lah, tukar label. Kita panggilnya gelombang pantulan. Hasil daripada terpantul lah, dipantulkan oleh pemantul satah ni. Jadi kita pun garis begitu, kita garis begini. Kemudian kalau kamu boleh pusingkan ni buku ni, tengok saja pusingkan ni supaya kamu perasan. Daripada titik ni, titik perubahan arah penebatan ni, titik tengah ni, okey. Kalau kita bina garis normal ni, okey, garis hijau ni garis normal tengah-tengah. Garis normal ialah garis 90 darjah daripada pemantul satah. Wajib 90 darjah. Okey. Syarat yang pertama, garis normal dibina 90 darjah dari permukaan satah. Syarat kedua, garis normal yang sama itu mestilah melalui titik pantulan itu, di mana berlaku pantulan itu. Kemudian kalau kamu perasan, cuba kirakan sudut I ini dengan sudut R ini dan bandingkan sudut I dengan sudut R. Okey, apa dia sudut I? Sudut I ialah sudut antara garis normal dengan si gelombang 7. Okey, jangan terbalik. Jangan cakap I ini kat sini pula. Ini ialah antara gelombang 7 dengan pemantul satah. Salah. I sentiasa diukur daripada garis normal kepada mana gelombang itu, arah perambatan gelombang itu. Begitu juga R. R ialah sudut pantulan. I ialah sudut 7 sebab salah satu dia punya border dia ialah gelombang 7. R ialah sudut pantulan kerana salah satu dia punya border ialah gelombang pantulan. Kemudian kamu ukur nilai sudut I, ukur nilai sudut R, bandingkan kedua-duanya, didapati bahawa I ialah sama dengan R. Maksudnya sudut 7 sentiasa sama dengan sudut pantulan. Sentiasa sama. Itulah dia ciri-ciri gelombang. Antara ciri-ciri gelombang untuk pantulan, kalau dibandingkan sudut 7 dengan sudut pantulan, bahawa sebelum pantulan sudut 7 sama dengan selepas pantulan sudut 7, sudut pantulan. Okey. Ini ciri gelombang yang pertama. Ciri gelombang yang kedua, panjang gelombang. Kalau kamu tengok, ini lambda, panjang macam ni. Dan bila kita tengok, kita ukur panjang ni, okey, mana-mana muka gelombang ni adalah sama. Kita bandingkan, panjang gelombang tu rupanya sama. Ni, jadi lambda 1 sama dengan lambda 2. Maksudnya nilai lambda ini adalah sama, tak berubah. Sama. Sama ni maksudnya antara apa dengan apa? Sama antara sebelum pantulan dengan kejadian selepas pantulan. Okey, maksudnya pantulan tak dapat mengubah panjang gelombang. Itu maksudnya. Jadi okey. Jadi sama tu maksudnya boleh juga kita sebut sebagai tidak berubah. Panjang gelombang tak berubah sebelum dan selepas pantulan.
Ciri yang ketiga, frekuensi. Adakah berubah? Jawapannya tak berubah juga. Maksudnya, dalam satu saat sebelum pantulan, bilangan ayunan adalah sama dengan tempoh yang sama satu saat selepas pantulan. Dia tak berubah juga. Ciri yang keempat, laju gelombang. Adakah sebelum dan selepas pantulan berubah? Jawapan yang sama, tidak berubah. Bagaimana pula arah perambatan sebelum dan selepas dipantulkan? Memang berubah lah. Jadi arah perambatan berubah. Jadi yang berubah dalam cerita pantulan hanyalah ciri-ciri arah perambatan, iaitu berubah dengan keadaan sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Berubah, arah perambatan berubah. Ini merambat ke kanan mula-mula. Lepas dah belaga dia merambat ke bawah pula. Jadi itulah saja benda yang berubah dalam cerita. Jika mana-mana gelombang dia dipantulkan, itu saja yang berubah, iaitu arah perambatan. Okey. Maknanya hak ni semua tak berubah. Amplitude pun, ketinggian ni sama. Ketinggian ombak ni sebelum dan selepas adalah sama. Okey, sama tinggi semua, sama tinggi. Okey, maksudnya amplitude kat sini sama tinggi semua sebelum dan selepas pantulan. Tempoh pun sama, frekuensi pun sama, lambda pun sama, laju gelombang pun sama. Semua ni sama antara apa? Antara sebelum dan selepas pantulan, mengikut apa ciri yang dibandingkan. Yang berubah, yang tak sama ialah arah perambatan gelombang. Okey. Kita terus kepada melukis gambar rajah pantulan gelombang air. Rajah di bawah menunjukkan muka gelombang satah bagi gelombang yang menuju pemantul satah. Rajah pantulan gelombang itu boleh dilengkapkan dengan mengikuti 4 langkah di bawah. Okey, ini ni cara nak belajar ni, cara nak lukis ni sebab boleh memang dibuat soalan juga. Dia suruh kamu lukis nanti, tak tahu nak lukis. Jadi tengok betul-betul. Okey, contoh dia bagi pemantul satah macam ini, terbaring secara mendatar macam ni. Kemudian dia bagi gelombang 7. Okey, gelombang 7 macam ni. Tapi yang biru ni bukanlah menggambarkan arah gelombang 7. Yang garis-garis biru ni ialah muka gelombang. Okey, ingat tadi berkaitan muka gelombang dan arah perambatan, mereka ialah serenjang sesama mereka. Jadi muka gelombang, daripada muka gelombang kita nak dapat balik arah perambatan. Kita nak buat macam mana? Kita buat satu garis sahaja menunjukkan arah perambatan, yang mana garis ini mestilah 90 darjah. 90 darjah dengan muka gelombang. Okey. Jadi kalau kamu guna pembaris buat macam tu, okey, timing kiri kanan. Jadi tak boleh main agak-agak. Kalau ikut nak tepat betul, macam ni kita agak, dia serenjang 90 darjah. Sebenarnya kalau ikut salah lah. Kita kena guna kaedah matematik. Macam mana kamu nak cari supaya serenjang 90 darjah? Biasanya kamu akan gunakan kompas. Kompas macam ni. Bukan kompas, jangka sudut. Okey, jangka sudut. Kamu dah belajar matematik. Okey. Letak datar ni dekat mana-mana garis lurus. Kemudian dapatkan bacaan 90 darjah. Tanda, kemudian garis. Boleh juga. Dan sebenarnya lebih tepat kalau kamu boleh guna
jangka lukis. Jangka lukis untuk membahagikan garis ini menjadi serenjang, mendapatkan garis serenjang kepada garis ini. Kamu dah belajar masa tingkatan 1, 2, 3 dulu. Atau nak lagi mudah, senang, gunakan apa nama ni, pembaris segitiga ni, lagi senang, mudah. Jadi kamu tempatkan macam itu. Okey, kemudian garislah, garis. Okey, agak-agak dia kat tengah ni lah titiknya. Okey, 90 darjah. Lebih kurang begitu. Itulah dia. Buah nak panas sikit. Itulah dia arah penrambatan gelombang 7. Okey, gelombang 7, gelombang yang baru nak pi, belum kena pemantul lagi, baru nak pi. Okey, kemudian dapat macam ni, dilukis 90 darjah ni. Okey, 90 darjah semuanya. Okey, ni pun sama 90 darjah. Jadi kena belajar cara lukis. Kemudian masih ingat kita perlukan garis normal ni, nampak garis hijau ni. Macam mana nak lukis garis normal? Okey, macam ni tadi kita kena garis normal ialah garis yang dibina serenjang dengan permukaan satah. Pemantul satah, pemantul satah yang melalui titik pantulan tu. Okey, titik pantulan ni. Jadi samalah kamu akan guna apa nama ni, segitiga ni untuk dapatkan. Kalau susah boleh pusing buku ni. Pusing je. Okey. Nah, ni datar ni samakan datar di bawah. Kemudian atau datar kotak ni ke, boleh ke? Okey. Pastikan lalu kat situ titik ni dan garis. Tapi ingat, garis normal jangan buat garis penuh. Buat garis putus-putus. Okey, titik tu mesti titik kat sini, jangan titik kat belakang pemantul ni, salah. Kat depan ni. Kemudian gariskan garis normal. Okey. Nak buat lebih pun tak apa, lebih kat atas boleh juga, tak ada tapi mesti sama putus-putus. Okey, jangan buat garis penuh. Okey. Patah balik. Okey. Masih ingat ini adalah kita nak labelkan sudut apa ni? Sudut I, I kecil. Okey. Masih ingat apa akan berlaku? Pantulan dan pantulan ini memelihara sudut yang sama dengan I. Jadi idenya kita mesti dapatkan sudut R yang sama dengan I. R sentiasa ikut nilai I. Jadi macam mana nak tahu ni sudut I ni berapa? Ialah kita ukurlah, guna apa nama ni? Guna jangka sudut, guna ukur daripada paras ni. Berapa dia punya ni sinar 7. Okey, lebih kurang kat 40 darjah. Jadi kita kena buat yang sama dekat sini 40 darjah. Okey, iaitu 10, 20, 30, 40. Lebih kurang kat sini 50 ni. Macam tu. Tanda dapat satu titik pun jadi dah. Kemudian gariskan macam tu. Garis penuh, garis penuh. Jadi itulah dia sudut R yang sama saiz dengan sudut I. Okey. Kemudian kena pasang baliklah muka gelombang ni serenjang. Buat bagi serenjang, tapi dalam masa yang sama mestilah menunjukkan kamu memelihara panjang gelombang ni
bahawa selepas pun, ingat tadi panjang gelombang pun tak berubah. Kita kena pelihara sama panjang gelombang ni. Untuk pantulan kena samalah. Okey. Jadi nak buat macam mana? Boleh guna jangka lukis. Okey, ini jangka lukis. Okey, letakkan jarum. Letakkan dakwat dah habis. Tunggu sat. Okey. Jadi kita ukur panjang. Boleh kita ukur panjang menggunakan apa nama, jangka lukis. Okey, tandakan jarum kat sini, mata pensel kat sini. Ini cara kita nak pindahkan panjang dengan cepat dan mudah. Jadi itulah dia, kita tandalah mana-mana pun. Okey. Ini cara kita pindahkan panjang yang sama antara muka gelombang ni. Okey, titik ke titik ke titik tu. Jadi mahirkan diri guna jangka lukis ni, sangat banyak guna. Okey, dan berapa banyak pun, nampak kita dapat semua titik ni dengan memelihara panjang gelombang yang sama. Kemudian macam biasa kita gunakan apa nama? Kita boleh gunakan gabungan dua ni untuk memindahkan apa nama, garis yang serenjang. Okey, tengok cara dia. Senang sahaja. Okey. Cuba tengok macam mana gabungan dua segitiga pembaris ni boleh membantu kita mendapatkan garis serenjang. Walaupun garis serenjang yang banyak. Cara dia begini. Okey. Pertama kita selarikan dulu tapak ni. Okey, macam tu dah selari. Okey, dah selari macam ni. Okay, tarik turun bawah ni. Tarik turun bawah. Okey, kemudian kita tanggalkan ni. Letak bawah ni. Okey, letak bawah. Jadi segitiga bawah ni menjadi landasan untuk memelihara. Yang atas boleh bergerak supaya sentiasa serenjang dengan garis ini. Jadi kita bawakan pembaris ini kepada setiap titik yang kita dapat tadi. Lalu garislah. Okey, garis. Maka kita mendapat garis serenjang daripada arah pantulan ni. Jadi kita buat sama, semuanya sama pada semua titik. Jadi mahirkan diri kamu guna kaedah gabungan apa nama ni, gabungan pembaris ni. Tengok, ianya sangat memudahkan kamu untuk belajar fizik. Okey, nampak? Nah, cantik elok bergaya. Jadi itulah ideanya macam mana nak melukis panjang gelombang, muka gelombang yang sentiasa terpelihara dia punya panjang gelombang dia semua sama. Okey. Sebab kamu mestilah belajar lukis muka gelombang dengan panjang yang memelihara panjang gelombang 7. Sebab ni ada markah. Ada markah kalau kami ukur ni panjang ni tak betul dengan, tak sama dengan sinar gelombang 7 ni. Jadi maksudnya kamu telah melawan ciri-ciri yang sepatutnya terjadi sebelum dan selepas pantulan. Dalam ni bagi tahu
panjang gelombang tak berubah tapi kamu lukis berubah panjang dia, sama ada pendek lagi atau lebar lagi daripada asalan jadi tak ada markah Okey, jadi belajarlah lukis dengan betul pantulan ni. Jadi itulah dia sama macam ni. Aplikasi. Okey, ingat lagi aplikasi ni yang kita buat alat lah. Kita buat alat berdasarkan satu-satu konsep fizik lah. Dalam kes ni, konsep itu ialah pantulan gelombang. Apakah peralatan yang dibina berdasarkan konsep pantulan gelombang ini dalam kehidupan harian? Yang pertama ialah, apa benda ni? Ialah kamu. Inilah kamu. Masa kamu kecil-kecil dulu, duduk dalam perut emak. Okey, nampak? Okey. Tapi macam mana doktor boleh nampak? Pakai alat apa? Tengok mata mana nak nampak? Nampak perut je lah. Jadi macam mana boleh nampak? Itulah dia mereka, ahli saintis dapat idea berdasarkan konsep pantulan gelombang ni untuk cipta satu alat yang menggunakan gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu ialah ultrasonik. Jadi ultrasonik ialah gelombang bunyi. Gelombang bunyi yang dipantulkan oleh lalu kenakan alat tu ke atas perut. Jadi gelombang ultrasonik dilepaskan oleh alat tu, lalu kena pada kamu, lalu dipantulkan balik. Gelombang bunyi mai tuju kena kepala kamu ni, kena semua ikut bentuk ni, dipantulkan balik. Okey, yang dipantulkan oleh organ dalaman kamu sendirilah atau fetus, memudahkan pemeriksaan perubatan. Okey, jadi gelombang yang dipantul tu pergi mana? Pergi masuk balik dalam alat tu untuk dihantar ke komputer. Komputer akan buat koordinat buat koordinat. Okey, dan akhirnya dapatlah bentuk sebenar yang ada dalam tu. Itu idenya penggunaan pantulan gelombang. Pegawai sains fizik di bahagian pengimejan, diagnostik dan radioterapi perlu sentiasa memastikan semua radas di hospital yang menghasilkan sinaran diselenggara dan ditentu ukur agar sentiasa selamat digunakan. Jadi kamu tengok ni, tidak semestinya ahli biologi, doktor dan nurse saja yang ada kat hospital. Bahkan yang ada kat hospital adalah ahli fizik. Nampak? Ahli fizik. Jadi doktor dan nurse perlu bergantung kepada alat yang dicipta oleh ahli fizik. Bukan ahli biologi buat alat. Ahli fizik yang buat juga semua alat untuk diguna oleh ahli-ahli bidang lain. Okey. Jadi kamu beruntung jika kamu jadi ahli fizik. Okey, ini aplikasi yang pertama. Aplikasi yang kedua ialah penciptaan satelit komunikasi. Okey, gelombang radio dari satelit komunikasi duduk kat atas langit tu, duduk kat satelit yang beredar di orbit kan. Kamu dah belajar masa tingkatan 4 tu. Dipantulkan oleh antena parabola ke horn suapan. Antena parabola ni piring hitam ni. Dipantul ke mana? Pantul ke horn suapan. Jadi daripada satelit tembak gelombang tuju kena pada piring bola. Katakan macam tu. Dan bila kena piring bola, berlakunya pantulan gelombang. Pantul ke horn suapan. Ini horn suapan. Okey. Jadi pergi begitu, dipantul macam tu. Sama. Jadi banyak-banyak gelombang jatuh. Pantul situ, sini pantul situ, sini pantul situ, sini pantul situ. Jadi semua yang gelombang jatuh kat muka piring ni pantul masuk ke horn suapan. Inilah dia penggunaan konsep pantulan gelombang. Kemudian lagi aplikasi yang dicipta
iaitu teknologi pemantulan ultrasonik. Ultrasonik dengan ultrasonik ni sama saja. Ultrasonik yang sama untuk tengok benda yang tersembunyi di bawah satu-satu lapisan. Dalam kes ni lapisan perut. Ni pun sama, menggunakan pantulan ultrasonik untuk tengok di bawah lapisan apa? Lapisan air. Okey, lapisan air ni gelap, tak nampak apa-apa. Tembak ultrasonik. Teknologi pemantulan ultrasonik yang dikenali sebagai sonar membantu mengesan kawasan yang mempunyai banyak ikan. Transducer, ini alat kecil je, namanya transducer, memancarkan gelombang ke dalam air dan gelombang tersebut dipantulkan. Okey, transducer menembak gelombang ultrasonik, kemudian kena pada apa-apa saja objek termasuk ikan tu. Badan ikan tu memantulkan balik. Okey, bukan badan ikan tu yang pantulkan, tak, maksudnya gelombang tuju boleh dipantulkan balik oleh mana-mana pemantul sajalah, mana apa pun boleh jadi pemantul. Pantul balik naik atas balik. Okey, jadi gelombang ultrasonik masuk balik ke transducer ni. Transducer memancarkan gelombang ke dalam air dan gelombang tersebut dipantulkan oleh ikan kembali ke transducer. Makanya apa? Makanya kan, jadi orang yang layan ni dia mesti bawa transducer ni, dia akan pasang sentiasa sambil lalu di mana-mana kawasan di atas permukaan air. Okey, dia tak tahu, orang yang memandu ni tak tahu kat mana ada ikan, lalunya dia pasang transducer ni. Bayangkan bila dia sampai satu kawasan, tiba-tiba transducer tu sepatutnya bunyi begini, bunyi ting. Lama kembali balik ting. Ting. Kena dasar dalam, patah balik teng. Jadi ambil masa lama. Ting. Teng. Okey. Jadi tiba-tiba ada ikan kat sini, banyak ikan kat sini. Okey, yang duduk jarak dekat lagi daripada permukaan ni. Contoh ikan ni berenang sini. Lagi sekali bila dia ting ting teng ting teng, cepat maksudnya teng tu kembali cepat. Maka tahulah nelayan tu bahawa kat sini ada ikan. Dia bunyi kembali tu bukan satu je, banyak dia ting sekali je, ting 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 ting, sebab ikan lain pun pantul balik ting 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 ting. Jadi tahulah sudah nelayan ni, pemandu ni, bahawa inilah masa kita berhenti kat sini dan jala kat sini. Okey, itulah dia. Guna konsep pantulan sonar. Perbezaan, kita tengok ni apa benda pula ni. Perbezaan dalam corak pantulan gelombang bunyi yang disebabkan oleh batu-batuan yang berbeza. Membolehkan lokasi, kedalaman dan struktur permukaan dasar laut yang mengandungi sumber gas asli dikenal pasti. Okey, tengok. Ni kapal, maksudnya boleh guna kaedah konsep pantulan ni untuk cari permukaan dasar laut yang ada sumber gas asli. Itu ideanya. Jadi dia sama, dia pancarkan gelombang bunyi ultrasonik tu. Ultrasonik tu gelombang bunyi boleh tembus. Maksudnya lapisan tanah ni adalah terlalu lembut untuk melakukan pantulan. Jadi maksudnya gelombang ultrasonik masih boleh bergerak lagi, tuju sampai kena batu ni. Dah tak boleh tembus dah. Jadi batu ini menjadi pemantul dan pantul balik. Tong, naik kepada penerima gelombang pantulan. Jadi dengan itulah mereka tahu di
permukaan mana yang mereka nak ada peluang untuk cari gali untuk mereka gali korek untuk dapatkan sumber gas asli. Itu cara dia. Taklah mereka hantar orang pergi selam, pergi cari dekat permukaan lautan yang sangat luas tu, sampai kiamat pun tak jumpa. Jadi mereka guna kaedah ni. Okey, nampak? Benda simple je pantulan gelombang, tapi betapa memberikan idea untuk mencipta alat-alat yang mana memudahkan kehidupan manusia. Jadi itulah dia Allah Maha mengetahui apa yang manusia perlukan. Allah dah bagi dah dia punya konsep-konsep fizik dia pada manusia. Jadi ia menunjukkan kehebatan Allah. Senang biar faham gitu. Penyelesaian masalah melibatkan pantulan gelombang. Contoh 1, gelombang ultrasonik berfrekuensi 25 kHz. Frekuensi 25 kHz, letak simbol F kecil, ingat lagi. Dipancar dari sebuah kapal ke dasar laut untuk menentukan kedalaman laut. Okey. Gelombang itu bergerak dengan laju ini. Okey, maknanya kamu perlukan lukisan. Mesti lukis supaya kamu tahu nak mengira macam mana. Buatlah bodoh-bodoh saja. Ni permukaan lautan, ini kapal. Okey. Kapal ini pancarkan gelombang ultrasonik. Okey, ting sampai permukaan lautan. Ini permukaan lautan. Okey, permukaan lautan sampai ke sini. Okey, bila kena sini, pantul balik, naik atas balik. Okey. Ini transducer buatlah sikit. Okey. Labelkan frekuensi gelombang tu 25 F sama dengan 25 kHz. Okey. Dipancarkan dari sebuah kapal ke dasar laut untuk menentukan kedalaman lautan. Boleh juga gunakan pantulan ni untuk kira dia punya kedalaman. Nanti kita tahulah macam mana nak kira. Gelombang itu bergerak dengan laju 1500 meter saat V. Laju gelombang, ingat lagi V. Laju gelombang. Okey, laju gelombang V 1500 meter saat -1 dalam air laut. Selang masa antara penghantaran dengan penerimaan. Okey, selang masa tempoh untuk dia mula pergi, jam direkodkan, ting. Jam direkod sampai kena sini, jam tak dimatikan lagi. Dia naik balik, pantul balik sampai kena balik, baru jam dimatikan. Berapa tempoh tu pergi dan balik. Selang masa antara penghantaran dengan penerimaan semula gelombang ultrasonik ialah 120 mili saat. Okey, mili M dengan S dekat sebab M ialah imbuhan bagi saat. Jadi T okey, tempoh T kecil ialah 120 mili saat. Okey, supaya tak keliru dalam pengiraan, nanti kita kena tukar pada unit SI lah, siap-siap. Jadi kita tukar pada unit SI berapa? Mili ialah, okey, lunaskan mili ni jadi nilai 120 darab 10 kuasa mili ialah 10 kuasa -3 saat. Okey, inilah dia. Okey, ataupun nombor bulat terus boleh. -3 titik dekat sini dan anjakkan ke belakang 3 kali, maka jadinya 0.12 saat. Okey. Nilai ni kita akan guna untuk apa-apa rumus nanti. Jadi soalan,
tentukan kedalaman laut. Kedalaman lautan. Okey. Daripada pergi dan kembali. Maksudnya 2 kali jarak lah. Okey, 2 kali jarak ni. Okey. Pergi 1 jarak tambah balik 1 jarak. Okey, 2 jarak yang sama nilai. Jadi nak buat macam mana ni? Okey, apa rumus untuk cari hal laju? Apa rumus untuk cari laju? Kita dah belajar angka hari tu. Rumus untuk cari laju. Okey, kita dah belajar. Rumus untuk cari laju V sama dengan F darab lambda. Okey. Frekuensi darab lambda, kita akan dapat laju gelombang, apa-apa gelombang. Jadi maksudnya kita keluarkan rumus untuk cari laju V sama dengan F darab lambda. Tapi sebelum tu, sebelum tu apa? Kamu masih ingat nak cari laju kalau cerita kereta bergerak di atas jalan? Kita ambil dia punya, kalau nak cari dia punya laju, dia V. Ni kereta. Daripada sini, titik ni ke titik ni, macam mana nak cari laju? Kita ambil dia punya sesaran. Okey, sesaran. Kita bahagi dengan tempoh. Tempoh daripada titik ni ke titik ni. Okey, jadi dapatlah laju. Jadi laju ialah ambil sesaran bahagi tempoh sesaran itu dilakukan, maka mendapatlah kita laju. Okey. Sama cerita ni. Okey, samalah cerita ni. Cikgu akan ubah sikitlah, ubah sesuai sikit supaya kamu nampak ni. Sebab lukisan terlalu besar. Okey. Lagi sekali, ini kapal. Ini kapal. Okey, ini permukaan lautan. Jadi gelombang pergi dan gelombang kembali. Kalau cikgu terbalikkan ni. Ni kereta, ini kereta. Ini jarak yang dia telah sampai tadi, S. Okey, S. Tapi ingat S ni sebenarnya ada 2. Sebab dia pergi satu S. Dia kembali pula. Jadi ada 2 S 2 S. Okey. Jadi berapa tempoh tadi? Tempoh yang dia pergi daripada sini dan kembali. Tempoh tu telah kita cari Tempoh tu ialah, okey, seperti yang disebut tadi, selang masa antara pergi dan kembali 120 mili saat, iaitu kita dah ubah pada saat 0.12 saat. Okey, maksudnya tempoh pergi dan kembali T sama dengan 0.12 saat. Okey. Kenapa cikgu tak kali 2 ni? Sama macam sesaran kan kali 2. Tapi kenapa tempoh cikgu tak darab dengan 2? Sebenarnya 0.12 saat ni telah pun merangkumi pergi dan balik siap-siap dah. Jadi tak adil lah pergi darab 2 lagi tempoh untuk kembali pun dah ada dalam ni dah rekod sekali. Okey. Jadi jangan duk pergi darab 2 pula. Yang ni memang kena darab 2 sebab P baru 1 S, balik 1 lagi S. S tambah S 2 S. Boleh jangan keliru. Jadinya kalau kamu diminta cari laju, kamu buat macam mana? Buat macam mana? Guna rumus yang samalah.
V sama dengan ambil jumlah sasaran. Okey, sasaran dan bahagi jumlah tempoh melakukan sasaran itu. Sasaran dalam cerita ni 2S lah, pergi dan balik 2S. 2S bahagi tempoh 0.12 saat. Okey, dapat nilai V. Tapi kita pun tak tahu nilai S. Kita nak cari nilai S ni, 1S saja kita nak cari. Sebab 1S saja menggambarkan kedalaman dari kapal ke permukaan lautan. Itu yang soalan nak suruh kita cari kedalaman lautan. Maksudnya 1S sahajalah. Okey. Jadi andai kata kita tahu nilai V ni, dapatlah kita buat pemindahan algebra sehingga kita mendapat nilai S ni. Nilai 2 ni kita akan hantar ke sebelah satu lagi, biar tinggal S sahaja untuk dapat nilai kedalaman. Tapi ada cara tahu nilai V ni. Apa nilai V? Ini dia nilai V. Okey, kita dah tahu kita dah catat tadi ini nilai V 1500 meter per saat. Unit tak perlu buat apa-apa, sudah dalam unit SI, line clear. Kita akan masukkan, gantikan nilai ni Okey, jadi V ialah 1500 meter saat negatif 1 sama dengan 2S bahagi 0.12 saat. Jadi boleh tak cari nilai S? Boleh. Lakukan pemindahan algebra lah 0.12 ni naik atas, 2 ni turun bawah. Okey. Siap flip sekali lah, flip duduk belah ni. S sama dengan okey, tekan kalkulator. Dapat apa nilai? Okey, 90 unit yang masih tinggal 2 ni 2. Okey, 2 ni tak ada unit 2 saja. Okey. Saat dengan saat negatif 1 boleh potong. Jadi yang tinggal cuma unit meter. Jadi betul lah meter ni menggambarkan unit untuk sasaran. Jadi nilai 1S, okey, daripada sini ke sini 1S ialah 90 meter. Sedang 1S ni ialah menggambarkan kedalaman lah. Maka itulah dia kedalaman lautan tersebut dari permukaan kapal ni sampai ke permukaan dasar laut. Dalamnya ialah 90 meter. Okey, itulah dia. Mana dia? Ni dia, kan rumus ni dia tak guna S, dia guna D. D pun sama, D juga jarak. Jadi boleh pakai saja D atau S, ikutlah. Cikgu pakai S sebab kamu dah biasa dengan rumus S ni. Rumus S ni kamu dah biasa tengok untuk menggambarkan jarak yang dilalui. Jadi sama sajalah ni. Melakukan pemindahan algebra lah sekali dapat 90 meter. Okey, soalan kedua B. Panjang gelombang ultrasonik tersebut. Panjang gelombang ialah lambda. Dia suruh cari lambda. Berapa panjang gelombang ultrasonik ni? Okey. Okey. Lambda. Sini tak ada lambda. Dia suruh cari lambda tu apa? Okey. Nak cari melalui apa ni? Melalui ni. Gabungan 3 komponen ni. Kalau ingat lagi. VF lambda. Iaitu yang ini VF lambda. Sebab nilai V dah tahu. Nilai
frekuensi pun dah tahu. Okey, dapat tak cari nilai lambda? Dapat ah. Lakukan pemindahan algebra. Cikgu tak perlu tunjuk lah kot. Sini pun sama ah. Okey, lakukan dan last sekali dapatlah 0.06 meter. Itulah dia panjang gelombang ultrasonik tersebut. Okey. Beres. Okey, hati-hati ya. Frekuensi 25 kilo ni. Kilo ni kena tukar kepada unit nilai 10/3. Itu pasal dia tukar 10/3. Okey. Dan apa? 1500 ialah halaju gelombang. Okey, 1500. Okey, itu saja. Kita teruskan latihan formatif. Salin semula rajah belah kanan ni dan lukis muka gelombang bagi gelombang pantulan serta tunjukkan arah pantulan gelombang air. Okey. Okey, boleh, tak ada masalah. Cikgu boleh buat, tak ada masalah. 70 Okey, kita tahu ini ialah garis normal. Garis normal daripada permukaan pemantul. Ini 70. Maksudnya kalau kita boleh dapatkan 70 juga belah sini supaya sudutnya sama. Jadi boleh guna apa nama ni, jangka sudut, dapatkan 70. Okey, 70 0, 10, 20, 30, bla bla bla, 70 sini 70. Tanda satu titik yang tajam tepat jitu. Okey, sudah cukup. Kemudian gariskan titik ke titik. Okey, titik ini ke titik ini. Titik di mana pantulan tu berlaku. Itulah dia. Okey. Arah pantulan arah pantulan. Apa lagi dia suruh lukis? Dan lukiskan muka gelombang bagi gelombang pantulan. Muka gelombang serta tunjukkan arah pantulan. Arah pantulan dah tunjuk. Okey, ni arah pantulan atau arah perambatan gelombang. Sekarang masa untuk lukis muka gelombang. Okey. Okey. Muka gelombang tak ada masalah. Tapi ingat mesti pelihara dia punya jarak muka gelombang sebelum dia dipantulkan. Guna jangka jangka lukis. Okey, kat situ bagi sama. Okey. Okey, sama dah. Jadi okey, boleh mula lukis. Tandakan dulu. Tanda. Okey, angkat tanda. Okey. Kita dah dapat beberapa tanda dan boleh guna kaedah tadi gabungan apa nama ni? Pembaris ni untuk dapatkan garis yang serenjang. Turun bawah sikit. Okey. Alihkan. Itulah dia. Okey. Boleh terus garis. Okey, dapat dah. Okey.
Menjawablah soalan ni selesai, senang. Rajah 2, rajah di sebelah menunjukkan penggunaan gelombang ultrasonik oleh sebuah kapal untuk menentukan kedalaman lautan. Sela masa antara pemancaran dengan penerimaan gema bunyi ultrasonik tersebut ialah 0.06 saat. Kelajuan gelombang ultrasonik di dalam air laut ialah 1500 meter per saat. Tentukan kedalaman laut tersebut. Ini pun samalah macam cerita tadi kamu buat gambar rajah macam tadi tu jugalah. Okey, buat macam ni gunakan pemahaman daripada cerita daya dan gerakan tu untuk cari laju balik macam mana. Kita ambil sasaran yang dilalui bahagi tempoh sama juga ni. Cumanya dua sasaran ni kita kena kali 2 kali ganda lah. Sebab pergi dan balik 2 kali jarak lah. Tapi tempoh sela masa ni janganlah, bukan dia pergi saja dak. Tempoh sela masa ni telah dikira pergi dan balik 1 set lengkap okey. Sini pun dah sebut masa antara pemancar dan penerima 0.06 saat, siap-siap dah. Okey, pergi dan balik 0.06 saat. Dia punya masa lah, dia punya sasaran jarak tu kena darab 2. Okey, itu saja, tamat. Nantikan video cikgu yang berikutnya. Habiskan cepat-cepat sebab dunia dah nak kiamat. Okey.